Orang Amar yang baru masuk tu boleh ni pergi dekat grup Telegram, cikgu ada hantar satu link quizzes. Awak boleh masuk situ. Cikgu hantar kat balik kat grup. Dekat message Google Meet. Awak betul. Okay, 16 orang. Ada lagi nak masuk tak? Cikgu tunggu lagi seminit. Okay, dalam seminit cikgu mula. 9.42 cikgu mula terus. Okay, ada 17 orang. Okay, jam dah 9.42. Cikgu terus mula lah. Tak nak buang masa. Alright.
celery fudge. Nombor 2, sancuk cream beef. Nombor 3. Okay. Okay, dah set. Oh, satu lagi soalan. Alright, semua dah jawab. Oh. Okay. Sekejap, cikgu nak tengok mana soalan tadi. Okay. Sekarang kita bincang sedikit kot pasal soalan. Sekejap ni. Alright. Ni soalan ni semua ni simple-simple je ni. Rasanya semua orang boleh jawab kot. Macam mana soalan tu? Okey ke? Ke senang sangat? Okey. Alright. Okay. Soalan satu, covalent bonds are between, ni semua tahu sebab metal non-metal dengan non-metal. Boleh bagi contoh ni tak? Molekul yang buat covalent bond. H2O. Okey, betul. Betul. Argent. Ya, apa ni? Argent. Amonia. Ya, amonia, betul. Okay, ionic bonds are between metal and non-metal. Metal and metal. Contoh dia apa? Natrium chloride. Okey, betul. Natrium chloride, NaCl, sodium chloride. Okey, dalam ni ada dua orang jawab salah, metal and non-metal, non-metal and non-metal. Alright, tak apa. Alhamdulillah, nombor 3 soalan semua dapat jawab betul. How a covalent bond form? Okey. Macam mana covalent bond terhasil? Sharing elektron, Sharing. Transfer ni bermaksud dia ada berpindah randah, sama ada dia menderma ataupun menerima. Macam share ni, dua-dua dapat. Okay. How are ionic bonds formed? Okay, sama je. Boleh salah. Is hydrogen considered a metal or a non-metal? Ni kalau tak tahu, payah juga lah ni. Tak apa, kesalahan. Manusia sentiasa membuat kesalahan. Tak apa. Ingat hydrogen bukan metal. Hydrogen adalah non-metal. Cikgu, metalloid tu apa? Lupa lah. Metalloid tu separa metal, separa bukan metal. Oh, okey. Kan dekat Ni kumpulan logam saudara. dekat periodic table kita tu, ni nampak tak dia ada warna kan? Dia ada warna hijau, biru dengan kuning. Biru ni adalah metalloid. Dia adalah separa metal dan separa bukan metal. Okay, seterusnya, kenapa elemen bond? Kenapa setiap elemen unsur nak perlu ni bond? To become stable. Yes, Sebab elektron ni dia tak stabil. betul. To create a new element, salah. Tapi kalau to create a new molecule boleh jadi. Kalau new element salah. To be friends ni selamat tak salah jawab. Alhamdulillah. Does T diagram relate to ionic bond? Alhamdulillah, semua cakap yes. What are the similarities of ionic bonds and covalent bond? Formation of positive and negative ions. Tak boleh sebab ini untuk ionic bond sahaja. Between metals and non-metals sama juga untuk ionic bond je. Sharing of electron. Ya, covalent. So, apa yang ni adalah involve valence electron. Persamaan dia. Tak, dia persamaan antara dia hanya dilakukan kat apa tu? Electron valence je. Ya, betul. Sebab electron valence tu lah yang buat nak tahu stabil ke tak stabil kat situ. Alright. Ni group numbers on the periodic table help us to determine color of elements. Memang salah. Alhamdulillah semua tak siapa jawab. And ni number of valence electron. What type of bond is present?
Ni kena tengok ni, CO2. Lepas tu daripada sini kita kena determine carbon ni metal ke non metal, oksigen ni non metal ke metal. Kat sini 3 orang jawab salah. Dative bond, amboi. Cikgu pun salah eja ni. Dative bond itu bahasa Melayu. Dative bond pun kita tak belajar lagi. Metallic bond lagi tak belajar. Belum lagi. Jawapan dia covalent bond. Cikgu tertinggal N. Okay. Ya. Okay, sebelum tu cikgu tanya, ada siapa ada soalan tak? Sekejap, ada orang. Sekejap. Alright, teruskan. Sebelum tu sesiapa ada soalan nak tanya tak? Sebelum cikgu teruskan. Okay, kalau tak ada kita teruskan. Okay, which of the following diagram shows ionic bond is present? Okay, ni untuk ni cikgu nak seorang jawab boleh tak? Siapa? Jawapan A ni. Itu covalent bond. Okay. D? Itu pun covalent. Yang ni? Teka je. Itu ni ikatan logam. Metallic Bond. Ya, Metal betul. bond. Sebab dia metal dengan metal. Sebab dia nyah setempat kayak tu. Lepas tu ni kau pernah jawab Na dengan Cl. Metal and non-metal. Alright, based on the diagram, what is it? Ini dia tengok ni. Dia soalan-soalan macam ni dia memang trick. Dia tak ke paper 1 ataupun paper 2 dia boleh trick soalan ni. Tengok ni. Soalan bukan soalan tu yang trick, jawapan dia. Tengok hydrogen atom, hydrogen molecule, hydrogen ion dengan water. Water ni tak ada trick. Dia trick dekat tiga-tiga ni. Tu sebab kena tahu apa beza atom, molecule dengan ion. Atom tu ingat macam mana rupa atom? Satu single. Ya, single. Molecule? Molekul tak saya bila ikatan kata covalent lah yang masukkan molekul lah. Itulah. Okay. Sebab dia akan membentuk sesuatu. Untuk hydrogen ion? Anion bercas. Yes. Kalau hydrogen ion dia punya cas apa? Hydrogen ion punya cas. Plus. Satu plus. Satu plus. Satu plus. Alright, kita teruskan. Which of this is not a chemical bond in chemistry? Of course. James Bond. Siapa yang cakap ionic dengan covalent ni? Mana ada James Bond dalam chemistry? James Bond. James Bond dalam chemistry mana ada? What is your opinion? Ni tak apa. Ni saja je ni cikgu nak tunjuk. Nanti cikgu baca. Dah habis dah. Alright. Sekarang kita teruskan dengan pembelajaran. Hari ni cukup satu kelas. Alright. Okay, sebelum tu cikgu nak tayang satu video. Video ni berkenaan dengan kita punya pembelajaran lah. Okay, tak ada unsur apa-apa. Jom.
Ah. Pernah nampak tak ulat apa tu? Dia bukan jentik-jentik. Apa tu? Jentik-jentik. Bukan. Tak. Dia ni. Rumah dia bukan rumah ya. Ada satu kat sungai. Water Strider. Yalah water slider bahasa Melayu ke? Tapi dalam bahasa Melayunya apa? Ya, lupa. Apa nama dia? Tak ingat lah. Labai-labai. Abang-abang lain. Itu lain lah. Betul. Kalau setengah orang dia orang panggil Penyekat air. kamu Google Translate Cik. Macam Google Translate penyekat air tak ada tak panggil penyekat air. Google Translate tu namanya. Ya Allah. Bukan, tapi memang orang panggil dia ni. Ingat dah. Apa? Ayak. Ayah. Benda tu kau mesti scroll kat bawah Tapi ya setengah orang panggil nampak sangat. Tak apa. Sebenarnya dulu orang dulu panggil belalang air tak silap. Dulu lah. Tapi betul lah ayak-ayak tu umum kat kat Malaysia. Tengok dekat dia punya ni binatang ni. Di diri hati air kan. Dia tak tenggelam pun kaki dia. Betul tak? Cantik je di diri. Macam kita kalau celup air tenggelam kan tangan. Sebab luas permukaan kita sudah kurang. Satu sebab kita ni berat. Lagipun ni luas dia besar. Dia macam kerja baca. Tak apalah. Cuba teruskan. Tak apa. Tengok cara dia diri tu berkembang. Dia diri berkembang ni sebab dia nak supaya ni berat dia ni ditampung setiap kaki secara balance. Dia tak ada diri satu tempat. Macam kita diri tegak, kaki melurus ke bawah je. Macam ni dia sebarkan berat dia sekeliling kaki dia. Tu dia sebab dia melebar kan. Okay. Apa idea Roma berdasarkan ulat ni? Apa tajuk yang kita akan belajar hari ni? Hydrogen bond. Air. Ya, kita akan belajar pasal hydrogen bond. Good. Hydrogen bond. Oh, okay. Batuk kau ni. Ini kamu boleh sediakan ni kot, buku modul dengan kertas kosong lah, sebab boleh je ikut cikgu lukis. Alright. Sekejap cikgu saya kita buka sikit ni. Sudah mari. Okey. Okey, hari ni adalah hydrogen bond. Ingat hydrogen bond Ya, apa basah ni? Okey, sebelum tu cikgu nak memperkenalkan dua istilah dulu. Dekat chapter 5 ni mungkin ada banyak istilah yang korang akan dengar. Okey. First adalah ni. Intermolecular forces. Ni istilah yang pertama. Dan istilah kedua
Intramolecular force. Okay, pernah dengar tak inter dengan intramolecular forces ni? Dia biasa dua perkataan kat sini. Sebelum tu cikgu nak tanya, pernah dengar tak, tahu tak apa beza perkataan inter dengan intra? Inter dalam, intra luar. Betul. Ni. Haha. Dari situlah terbaliknya. Kan sebab kita selalu dah biasa inter macam sama dengan enter kan. Di situ beza maksud dia. Inter sebenarnya luar, intra tu maksudnya dalam. Itu secara umum lah. Cuma dalam chemistry ada intermolecular forces dengan intramolecular forces. Okey, kita buat satu-satu. Okey, kita pergi ke intermolecular forces ni. Kan kita ada belajar ada daripada apa tu, covalent bond, ionic bond, dative bond, hydrogen bond dengan metallic bond kan. Lah. Sekarang ni kita nak tahu apa intermolecular force dengan intramolecular forces tu. Sekejap, kenapa dia zoom macam ni? Alright. Kita tengok dekat inter dulu. Intermolecular force. Okay. Intermolecular forces dia melibatkan molekul dengan molekul yang lain. Contohnya bond yang terlibat adalah hydrogen bond yang kita akan belajar hari ni. Lepas tu adalah dative bond. Ini baru untuk intermolecular forces. Kalau untuk intramolecular forces, kita ada ionic bond, covalent bond dan metallic bond, ikatan logam. Okey, saya tak beritahu lagi apa intramolecular forces. Intramolecular forces ni adalah ikatan yang terhasil ataupun bond that exists in the molecule itself. Dalam molekul tu sendiri ada ikatan dia. Kita nak baca tentang ikatan dalam molekul tu tersebut. Kalau intermolekul ni intermolekul, dia belajar antara molekul dengan molekul. Kalau intramolekul, atom di dalam, atom dengan atom dalam molekul tersebut. Contoh kita ambil covalent bond lah, hidrogen kan. Kita ambil hidrogen molekul. Contoh saya apa? H. Bond apa yang terhasil kat sini? H2. H2 kan? Bond apa? Ikatan tunggal. Okay. Lain. Single bond. Okay, single bond. Single bond. Single bond kan? Okay, what type of bond form? Covalent. Alright, correct. Covalent bond. So, ini adalah contoh intramolecular forces. Dia antara atom ni dalam molekul ini sahaja. Alright. Kalau bagi untuk intermolecular forces pula, contohnya adalah kita ambil H2O lah, paling mudah. H2O. Ni cikgu cakap molekul dengan molekul kan. So molekul dengan molekul maknanya kita buat molekul lagi. Okay. O sama juga H O. Dia interaksi dia antara ni.
Ni ada ni. Cak, cak, cak. Nampak tak? Event 2. Nampak tak garisan kecil yang cikgu buat kat sini? Nampak. Ni. Inilah Dia ini ada- ikatan dia, minta rahsia. Ada. Ya. Hydrogen. Inilah hydrogen bond sebenarnya. Yang dative bond ni cikgu tak nak sentuh lagi. InsyaAllah minggu depan. Sebelum cikgu nak teruskan, nak ada soalan tak? Tak ada. Betul ya? Alright. Kalau macam tu oh sakit tekak. Kalau macam tu cikgu teruskan. Okay. Okay. Untuk hydrogen bond ni kan, dia ada syarat-syarat dia tau, nak form. Okay, tapi sebelum tu sekejap. Cikgu akan terang dulu apa syarat-syarat dia. Syarat ataupun kita cakap requirements. Requirements tu syarat-syarat. Requirements for hydrogen bomb. Alright. Apa syarat-syarat dia adalah of course dalam molekul tu mesti ada hidrogen, ada atom hidrogen. Molecule must have atoms of hydrogen. Boleh bagi cikgu contoh selain daripada H2O tak? Molekul apa yang ada hidrogen dalam dia? Korang? NH3. Ya. Contoh dia NH3. Lagi? NH4. NH4. Itu banyak. Itu ikatan aktif. Lah tu. Ni apa ni? Gula. Ya, cikgu bagi contoh. CH2 CH2 OH alkohol. Ini contohnya lah. Ni. Ah. Metanol. Metanol boleh. Lepas tu apa? Bukan metil. Gula. Alkena, guna. Apa? Biasakan ada hidrogen ni okey lah. Cuma ada syarat dia lagi tau. Tak semestinya. Syarat lagi satu adalah mesti mempunyai atom yang elektronegativiti dia tinggi. Okey. Involve ni istilah baru, electronegativity. Electronegativity ni apa? Sifat untuk menjadi bond negatif. Kan tu lah. Betul. Electronegativity ni nanti cikgu padam lah cikgu tulis sini sebab ada satu lagi ayat kat cikgu. Electronegativity ni adalah di mana sesuatu elemen itu tak sedap pula ayat ni. Tendensi bahasa Melayu adalah keupayaan. Tendency of n. Maaf lah cikgu tulisan buruk sikit. Element to become negatively
charge. Ini electronegativity. Ingat benda ni penting sangat term ni, sebab nanti kamu akan jumpa kat dalam acid and base, topik bab 6. Kena tahu maksud dia. Apa maksud tendency of an element to become negatively charged? Maksudnya elemen tu ataupun unsur tu, dia keupayaan dia untuk menerima elektron. Bila dia terima elektron, dia akan jadi negatively charged. Tak kisah 1 elektron ke, 2 elektron ke, 3 elektron ke, asalkan dia akan jadi negatively charged. Right. Sebelum ni cikgu teruskan, ada apa soalan tak? Okay. Kalau tak ada, cikgu teruskan. Cikgu padam Okey. Madam kecil ni. Tapi kan, walaupun mass involve high electronegativity, ada 3 je yang boleh, iaitu Nitrogen, fluorine, oksigen. fluorine, F, oksigen, O, dan juga nitrogen. Allah Akbar. Ni je yang boleh. Macam mana nak ingat? Ingat, ni je. Ini 2 ni je yang kena ada kalau nak buat hydrogen bond. Ini je 2 kena ada. Cara nak ingat, tips. Senang je ingat dia ni. Hai phone. Hai phone. So dia sebut ni H dia, ni huruf I dia, lepas tu sama ada F atau O atau N. Senang. Hai phone. Hai fluorine, oksigen dengan nitrogen. Ada tolong tu cikgu, sebelum cikgu teruskan, ada apa soalan tak? Cikgu sulfate tak boleh. Translate. Sulfate tak boleh. Apa sulfuric, apa yang sulfate? Sulfur. Sulfate saja. Kalau apa FON tu, kalau sulfate tak boleh kalau nak buat hydrogen. Macam ni je. Sulfate macam ni je pun dah jadi, ni dah jadi ini ion dah ni. Okey, faham. Tak boleh. Bukan sulfur ke? Kenapa sulfate? Sulfate nama sikit. Sulfur. Sekejap, apa ni? Okey tak ni? Okey. Teruskan. Dekat common screen, dia punya ni terbalik ke atau boleh baca? Boleh baca. Okay. Alright, cikgu teruskan. Okay, macam tadi kan. Okay, sulfate tak mungkin, tapi sulfuric acid boleh. Yang ini boleh hydrogen bond. Ini tak boleh. Tak ni pun dah ni. Dah ini pun dah satu ada ion. Rasanya Ifan nak cakap macam ni cikgu. Rasanya Ifan nak cakap unsur sulfur. Yes. Bukan sulfate. Oh, sulfur. Saya dah terbiasa sulfate. Sulfur. Sulfur. Oh, nak kata sulfur tu dalam, Sulfur bawa situ. nak tanya sama ada sulfur tu termasuk dalam syarat tu ke tak? Kalau dalam perasan ke Ifan, yang atom phone tadi tu, FON, semua kumpulan kala 2. Jadi dia punya daya tarikan tu lagi tinggi daripada kala 3.
So kalau dua je lah yang boleh untuk ada je bang. Macam tu. Dia kata elektronegatif yang lebih tinggi. Okey, Dia faham. Kan dia cikgu? tak boleh, kita tak boleh nak merumuskan secara macam tu tau. Sebab kalau ikutkan, tahu tak elemen apa yang paling negatif sekali? Apa dia? Nama dia? Klorin. Ada. Klorin. Yang kedua oksigen, yang ketiga adalah Oksigen. nitrogen. Oh, Macam tu lah. okey, faham. Pada react, okey. Dia kita tak Boleh. boleh rumuskan ikut color ataupun ikut group. Memang saintis cakap fluorin tu paling Boleh. tinggi, oksigen second, nitrogen third. Macam tu je dia cakap. Cikgu nak sebab kalau nak bagi ya Faiza. Cikgu, maksudnya HCl boleh lah. HCl tak boleh. Klorin. Tak boleh. Dia hanya fluorin saja. Kalau grup 17 fluorin je boleh. Dengan oksigen dengan nitrogen. Tu je. Yang lain tak boleh. HCl. No. HF. Yeah. Boleh. Boleh? Acid fluoric Fluoric acid fluorin. boleh? Fluoric acid. NH3. Boleh ke tak? Boleh? Ya. Boleh. Ammonia. CH2. Di tanah. Metafluorin. Ya ke? Chloromethane. Boleh ke tak agak-agak? Boleh. Ada karbon. Boleh ke tak ni? Ya. Kita nak bagi sini. Tak. Tak. History. Ini dah karbon. Sebab C lagi banyak dia. Kot. Ingat balik apa dia punya tips tadi? iPhone. Okey, kita tengok Kesh ada ke tak kat Oh. sini? F Ada. ada kat sini F ada kan? Dekat ni. Kat sini Ada. F ada tak? Dekat phone ni. Ada. So boleh Ada. ke tak form hydrogen bond? Ya, Boleh. boleh. Ya. Cik. Okey, sebelum ni ada soalan lagi tak? Ada. Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan. So nanti cikgu update video dekat dalam group. Right, Cikgu masuk YouTube kan. saja dia. Sebab cikgu pun nak rujuk juga. Okey, sebelum tu cikgu ada satu worksheet. Nak tengok kau boleh jawab tak? Tepuknya batuk. Alright. Cikgu baru hantar dekat chat dekat Google Meet dengan grup Telegram. Okay, semua dapat buka? Dapat. Cikgu pula tak dapat buka. Alright, dekat situ dah ada tulis determine whether the following substances can form hydrogen bond. Klik je yes or no.
Yes tu maknanya dia boleh, no tu tak boleh. Cikgu. Kenapa? Jawab. Nanti kita bincang. Dah. Habis dah? Boleh pula. Dah. Dah. Dia tak Dah. boleh tengok orang lain sekejap. Sekejap cikgu ambil 2 minit sekejap. Cikgu nak minum air. Suam sekejap. Saya tekak. Okey. Alright. Jom bincang. Alright. Determine. Okay, H2SO4 sulfuric acid. Apa agak-agak? Yes. Ya, aduh, nak masuk. Hmm. Sekejap. Okey, jom. Sekejap, mic cikgu sekat pula. Okay, yes. Betul? Okay. Ni elemen apa agak nama dia? Saja cuba. Metana. Ni adalah ethane, Etana kita tengok etana, Apa itu? ethane. Oh, metana. Tengok dia ada C, dia ada H. FON tu ada tak dalam ni? Ya. Okey. Ada. Tak ada. No. Ada. No. Lepas tu kita tengok C2H5OH. Ini kita panggil elemen dia adalah etanol. Ini etana, ini Etanol. Bukan OH ada. Apa? Ni etanol kan? Okay. Ya, OH etana ni. dia ke tak? Yes or no? Yes. Yes. Sebab ada O. Yes. Yes. Ada H. Ada phone. Kalau Oh, yeah. NO3? Yes, ada N. No. Oh. No. No tak sebab tak ada H. Betul. Tak sebab ada tak ada H. NH3? Yes. Okay. Yes. Yes. Jom kita cek jawapan. Woo, 10%. Sekejap, pen cikgu hilang. Sekejap. Oh. Okay, semua dapat 10/10? Dapat. Dapat. Tu ada soalan apa tak? So, cikgu teruskan. Yes. Kalau tak ada, cikgu tunjuk macam mana rupanya hydrogen bond tu. Sebelum tu, kita stop dulu ini. Kita patah balik dekat lukisan tadi. Okay. Macam mana rupa hydrogen bond kan? Okay. Tadi cikgu tunjuk sikit kan hydrogen bond. Ni cikgu bagi gambaran besar sikit. Macam ni. Tengah-tengah kan. Hujung sangat. H O
Okay. H2O. Semua tahu ini air kan? Okay. Ni pula sama juga. Cikgu. Saya. Kenapa? Tanya. Sampai cikgu dulu kita tanya je. Macam Ya. Cak. Ni- Inilah hydrogen bondnya. H2O ada 2 hidrogen, ada 1 oksigen. Kan? Yang tu hydroperoxide Jangan, betul. Nak tanya. Cikgu silap. Cikgu pun pelik kenapa ada H. Oh, tiba-tiba. Punya tak sedar dah lukis banyak. Tadi pun cikgu lukis benda yang sama kan? Apa? Yang Yang awal mana? tadi H2O cikgu tulis. Aish, biasalah dah pening. Tu bahaya tu kan kalau kita dah terlalu advance sangat, bila benda-benda kecil sini kita tak pandang sangat, pandang remeh ya. Macam tu boleh jadi kesalahan. Cikgunya pandang remeh benda kecil, habis hancur. Ni hidrogen. Tang ni lah hydrogen bond. Lawakan sikit tulisan. Hydrogen bond. Nampak semua? Nampak. Soalan cikgu. Boleh tak hidrogen kat sini, yang ni hidrogen kat sini, buat hydrogen bond dengan sini? No, tak boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab dia dah Sebab stabil. dia satu molekul. Tak tahu. Okay, dia satu molekul. Dia bagi, dia dah bond apa dah dengan oksigen tu? Covalent. Dia ada covalent bond, buat apa dia nak buat hydrogen bond lagi? Dia bagi hydrogen bond kan molekul dengan molekul. Okay, ni hydrogen bond. Okay, sebelum tu ada soalan apa tak? Tak ada. Okay, tak apa. Kita teruskan. Sekarang ni, Koma biasa buku tu kan, biasalah tengah-tengah panas kan, bila Koma selak buku tu kadang-kadang susah kan. Macam ni nak selak macam tu, nak selak susah kadang-kadang. Sometimes. Kan? Lepas tu selalu tak nampak orang kena jilat jari sikit. Oh, macam plastik kalau plastik nak buka plastik tu kan betul. kena balai ni. Yang plastik tu betul. Okay. Tapi macam kertas ni kan, kalau plastik tu tak sangat kot. Kalau kertas tu Licin. macam plastik tu sebab kita nak hasilkan geseran kat situ. Kalau macam kat kertas ni kan, dia ada macam satu lekat tu tau. Lepas tu dulu orang kan, macam orang dulu kan, demo kalau nak hantar surat apa-apa kan, dia orang ada jilat dekat Dia jilat kan? jilat dekat surat tu. Biasanya orang putih je buat benda tu, orang Melayu tak buat. Kalau kamu selalu tengok movie lah. Okay, sebenarnya okay, ini soalan Bayu. Semua tahu sel kan? Animal cell and plant cell. Tahu. Animal cell and plant cell. Okay. Apa perbezaan yang ketara untuk animal cell dengan plant cell? Tak ada definition. Keluar tak ada.
Laboratory tak ada. Ini animal cell. Okay, Allah buruk makan cell. Okay, ini plant cell. Apa perbezaan yang ketara sekali kalau tengok berdasarkan tulisan cikgu? Tak ada cell wall. Tak ada apa? Tak ada cell wall. Cell wall. Cell wall dia terbuat daripada apa? Nah. Apa dia? Cell wall buat daripada apa? Kan? Cell wall dia Betul. ada kaitan dengan glukos. Jawapan dia adalah selulosa. 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 Selur. Apa Ben? Selulus ke? Selulosa. Tapi Selulus sama je lah. Okey. Kertas buat daripada apa? Ha? Iman. Kayu Kayu. kan? Betul tak? Kayu kau. Kayu berteburkan benda tu agak-agak sel apa? Tumbuhan. Tumbuhan lah. So sel tumbuhan ada selulus. Selulus ni dia ada hidrogen terlepas kat dia tu tau. Betul. Cikgu tak ingat lah dia punya structure macam ni sebab cikgu dah tinggal bio lama sangat lah. Tapi selulus ni hujung cabang dia ada mengeluarkan H. Ileo kita pula ada apa? H2O. Ileo kita ada ileo. Ada ileo. Ileo kita ada air juga. Ileo. So adalah formation hydrogen bond dekat situ. Cik. Jadi bila dia buat formation of hydrogen bond ni, dia itu yang dia melekat tu kat kertas dengan jari kita tu. Sedap. Tambah pula bila dah lekat tu, kadang-kadang kertas tu dia serap pula ileo kita tu. Yalah, air kan. Okey, sebelum tu ada soalan apa tak? Enggak. Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey. Macam mana rupa balik semula hydrogen bond tadi kan ni? Hydrogen. Untuk satu water molecule H2O dia boleh sampai ada boleh nampak 4 je. Cikgu tunjuk apa yang 4 ni sekejap. Satu. Soalnya. Tak sangat. Ni. Dia akan wujud macam ni. Ada berapa total kat sini? Tiga apa? Molekul ke bond? Tiga. Nanti korang kena lukis benda ni tau, hydrogen bond ni. Bila lukis benda tu janganlah lukis tiba-tiba hydrogen bond dekat sini. Jangan tiba-tiba kat situ. Salah. Ataupun kat sini dah bubuh, lepas tu kamu buat atas
Oksigen ni, lepas tu bawah pun oksigen ni. Tak boleh kan tu. Salah. Sebab dia satu partition. Partition tu maknanya dalam ni, macam bila cikgu sebut partition tu maksudnya macam mana maksud? Yang ni satu partition atau satu partition. Erti kata satu atom ni. Dia tak boleh satu atom tu ada 3 hydrogen bond, tak boleh, tak lepas. Okay, sebelum cikgu teruskan, ada persoalan tak? Ada. Alright. Sekejap macam ada orang masuk tu. Sekejap oh sakit tekak. Cikgu tertinggal satu. Tadi kelas apa sebelum ni? Matematik buat Google Meet juga kan? Yes. Okay. Kenapa oksigen ni ada 2? Kenapa hidrogen 1 je? Apa je ulang sekali tu? Sebenarnya hidrogen ni dia okey, let's say kita tengok molekul ni sekejap, cuba ambil warna lain lah. Okey. Kita tengok yang ni je. Kenapa oksigen atas ada, bawah ada? Hidrogen satu je, hidrogen sini pun satu je. Kenapa? Tough sikit soalan ni. Bila soalan tanya macam tu kan, okey, hidrogen ada lone pair tak? Kau mahu tahu tak lone pair tu apa? Lone pair electrons. Tahu tak apa benda tu? Satu pasangan je. Betul, pasangan. Pair tu pasangan, lone tu sendiri. Elektron lah kan. Okey. Bila disebutkan lone pair electrons, contohnya oksigen dia ada 2 lone pair. Lone pair ni ia bermaksud dia tidak bershare ataupun tidak berkongsi dengan mana-mana atom. Dia elektron tu dia single, duduk cengak di situ je. Bila tak ada apa-apa, dia masih ada bercas juga. So, situlah main peranan hydrogen bond tu. Ini baru tu air je. Tapi yelah, air je pun kita belajar. Dia memang takkan tanya detail. Simple-simple je kita belajar. Air. Belum lagi ais batu. Air dalam bentuk cecair. Water. In liquid form. Ya Allah. Okay, soalan apa? Tak ada, cuba teruskan. Okey. Sekarang ni soalan cikgu. Betul tak ada soalan apa-apa kan? Okey. Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey. Let's see lah. Contohnya teacher got H F with and H3. Dua ni boleh buat hydrogen bond tak? Macam tadi, like just now, H2O with H2O tau. Now fluoric acid with ammonia. Can form hydrogen bond? Tak boleh. Tak boleh. Tak.
Kalau ni dia boleh jadi ikatan reaktif. Hmm. Boleh ke tak? Harus tahu tadi. Tak boleh kot. Okay, kita tengok balik syarat dia. Hi. On. iPhone. Boleh. Okey, boleh. So, boleh. F dia dekat Tak semestinya kena molekul yang sama. And Dia boleh molekul yang berbeza. So, gender ni ada hydrogen bond. Kalau yang ni wallahu alam lah, sebab nitrogen ni antara elemen yang sangat unik. Macam-macam boleh jadi, macam-macam bond boleh jadi bertukar. So, ini ada boleh, maknanya boleh F dengan H ataupun N dengan H kat sini. H F. Okay, maknanya itu je rumusan dia. Maknanya boleh add molecule ni. So rumusan sekejap tu tulis different molecules. Tak sedap sekejap. Hydrogen bond can also terhasil between different molecules. Hydrogen bond boleh juga terhasil di antara molekul yang berbeza. Contohnya fluoric acid dengan amonia. Okey, sebelum tu ada soalan apa-apa tak? Sebelum cikgu teruskan. Sekarang cikgu nak tengok buku modul sekejap. Yang mana dah? Dah lama tak menyentuh buku modul. Alhamdulillah. Okey, dekat buku modul tu. Buka dekat muka surat 87 sekejap. Buka muka modul. Okey. Semua dah buka dah? Yo. Ish, panjang juga. Okey, dekat muka modul tu buka muka surat 87, kita tengok. Define electronegativity. Electronegativity is the strength of an atom in a molecule to attract apa gagak? Apa yang ayat yang cikgu sebut tadi, perkataan tadi? hydrogen. Dia nak attract apa? Dia nak receive apa? Yes. Electron. To attract. Electronegativity is the strength of an atom in a molecule to attract electron. Dia nak tarik elektron ke nukleusnya. Sebab dia nak jadi apa? Electronegativity tu apa? Dia nak jadi apa sebenarnya? Kenapa dia tarik elektron? Negative charge. Dia nak jadi negative sebab dia nak charge. jadi negative charge ion ataupun disebut sebagai anion. Okey, jelas? Oh, kat situ ada bagi catatan lagi, remark. Okay, a polar molecule is a molecule containing polar bonds. Polar bonds form from where there is a difference between the electronegativity of atoms participating in a bond. Okay, polar bond. Benda ni benda baru. Oh, padahal kita tekan.
polar bond. Okay, definisi awak tengok dekat situ. Okay, polar bond pula, polar molecule. Benda polar molecule ni ataupun dia selalu sebut polarity. Cikgu bagi gambaran yang senang. Okay, definisi memang tak boleh ubah, memang ada kat situ. What is a containing polar bonds. Situ tutup benda tu. Okay, contoh CO2. CO2. Okay. CO2 ataupun disebut sebagai carbon dioxide. CO2. Okay. CO2. Oksigen adalah dia punya tendensi untuk menjadi negatif ion kan tinggi kan. Okay. Cikgu akan bagi satu simbol yang kamu akan selalu jumpa nanti. Simbol ni dipanggil sebagai delta. Ni lukis cikgu buruk lah sebab cara lukis lawa lagi. Buruk sangat kan. Ya. Negatif. Okay. Negatively charged ni, electronegativity ni, dia ada nilai dia tau. So nilai tu cikgu tak nak tunjuk sebab cikgu tak nak peningkan koma. Biar dulu. Biar tahu ada polar molecule, polarity tu apa benda, dan tahu bahawa electronegativity tu apa. Dan apa yang cikgu nak tunjuk ni oksigen. Okay, electronegativity dia confirm lah oksigen dengan oksigen sama kan. So sebenarnya kalau cara nak tunjuk, kita tengok daya tarikan dia. Okay, kita lihat contohlah nilai electronegativity dekat oksigen sini adalah 2. So kat sini pun confirm lah 2 sebab elemennya sama kan, oksigen dan oksigen. So apa kata oksigen belah kiri ni tariklah belah kiri dengan daya kuasa 2, dan oksigen belah kanan ni tariklah belah sini dengan kuasa 2. Okay, sekarang ni karbon ni of course lah dia akan jadi positif, tapi dia tak ada arah sebab dia dekat antara tengah-tengah ni. So tak ada atas, tak ada bawah. Sekarang ni 2 tarik 2 tarik kiri, oksigen belah sini, 2 tarik kanan. Agak-agak dia akan pergi belah kiri, molekul ni akan tertarik belah kiri ke kanan. Macam mana agak-agak? Sama. Kenapa kiri? Kiri. Dia bergerak tak? Dia sebab seimbang kan? Kiri dengan daya 2, kanan 2 dengan gaya 2. Dia tak ada apa-apa, tak ada pergerakan. Daya besi ni kosong. So kosong tu maksud dia tak ada apa-apa perubahan, tak ada pergerakan arah. Okay, so dia bukan polar molecule. Bukan polar molecule. Okay, kita tengok HCl. HCl. Of course ini delta negatif, ni delta. Memang kamu nampak benda ni pun macam sakit hati benda siap delta ni, cikgu pun sakit hati tengok. Tapi memang kena, ini just kamu tahu je. Asalkan pernah nampak apa tu delta, mana satu akan jadi delta negatif, mana satu delta positif. Confirm nanti ada cikgu. Confirm nanti ada ke? Nanti tak ada kot benda ni. Tak ada. Dia benda ni dalam chapter ni je. Alhamdulillah dalam chapter ni je. Okay. Sekarang ni polarity ni dia tengok benda yang bercas negatif je. So sekarang ni dia tarik kat belah kiri je. Sekarang ni ada pergerakan tak? Ada kan? Sebab Ada. kat sini tak ada negatif, so dia tak boleh tarik belah sini, tak boleh. So boleh tarik belah kanan saja.
So belah kanan je. Dia tengok yang ni. Kalau polarity dia tengok yang ni je. Kalau nak senang, dia tengok negatif partially. Dia tengok ni delta negatif tu. Senang cerita delta negatif je. Cikgu tak nak cerita banyak benda ni. Ada soalan apa-apa tak sebelum tu? Sebab dalam modul Koma ada benda ni. Sebab dalam buku teks tak ada pun. Tu sebab Koma nak kena tahu juga. Alright. Tengok muka 87. Okay, hydrogen chloride is a polar molecule. Cikgu baru tunjuk soalan tadi. This is because the chlorine atom in the hydrogen chloride molecule is more electronegative than hydrogen. The pair of electrons are more closely with chlorine atom than with the hydrogen atom. Allah, cikgu baru beritahu jawapan Cikgu buat tadi. So jawapan dia sebenarnya, this is because the chlorine atom in the hydrogen chloride molecule is more electronegative. Yelah. Dia kalau dah sini pun positif, confirm lah ini lagi negatif. Kat sini pula negatif, confirm lah ini lagi elektronegatif. Confirm lah ini lagi elektronegatif. So the pair of electrons are more closely with chlorine atom with the hydrogen atom. Setakat ni ada soalan apa-apa tak? Sebelum cikgu teruskan. Maksudnya kan, Koma mesti clear aku kan. Cikgu kalau awal-awal cikgu clear aku benda ni. Tapi tak apa, benda ni dia memang tak tekankan sangat. Cuma Koma kena tahu benda ni. Okay, sekarang ni dia ada cakap kat sini, water is a polar molecule. Kat mana sebutnya? Dia tak sebut. Yep. Dia tak sebut. Tetapi kalau Koma tengok dekat muka surat 88 tu, dia ada tunjuk yang delta-delta tu. Perasan tak? Muka surat 88, buku modul tu. Perasan. Okay, dekat situ apa yang cikgu boleh cakap? Kalau dia tanya apa-apa, Allah. Water is a polar molecule. Ini adalah satu kenyataan fakta. Ya Allah Tuhanku. Benda ni fakta. Memang tak ada tipu apa-apa. Kenapa? Perasan tak? Bila kita orang lukis H2O ni, kita orang tak buat macam ni. Bila kita orang lukis yang macam ni, jadi macam ni, cikgu takkan lukis macam ni. Benda ni, no, cikgu takkan lukis macam ni. This is wrong. The right way ada. Ini cara yang betul. Cikgu tak nak terangkan kenapa, cuma cikgu hanya boleh cakap macam ni lah cara lukisan je. Kalau nak tahu alasan dia juga, ingat balik sebab ada ni elektron pair tu. Jelas sikit. Ada pair, lone pair, itu ialah punca dia menjadi macam tu. Itu je cikgu boleh cakap. Cikgu tak nak cakap banyak dah. So memang takkan ada orang lukis H2O begini. Orang akan lukis macam begini. This is the correct way. Correct. This one is wrong. Very wrong. But, kalau dia kalau orang tu buat macam ni, tak apalah, boleh faham. Macam ni lain tau. Macam ni H2O, benda ni lain. Ini kita nak buat kalau kita nak masuk macam chemical formula ataupun chemical equation tu tak apa. Tapi orang akan lukis macam ni selalunya. Kalau dia tak nak buat bulat-bulat tu pun, dia akan buat macam ni. H.
Okay, ada soalan apa-apa tak sebelum ni? Tak ada Kalau tak ada, kita take 7 minute break boleh? Sial, banyak yang digest. Boleh Ya cikgu. Banyak digest. So 7 minute break. Sekejap, kita start timer sekejap. Pergi rehat, pergi cuci muka dulu, makan dulu. Tak nak makan, ambil endapan-endapan ke. Lek-lek dulu. Tanya apa-apa tanya lah. Cikgu tak ada apa-apa sangat ni. Lepas tu late game pula. Lepas ni kita ada main sikit lah game. Tapi tahu sampai tak. Cikgu terangkan balik pola molekul tu boleh tak? Sekarang ke lepas ni? Lepas ni ikut cikgu lah. ambil dulu, rehat. Okay. Cikgu nak habiskan awal tapi cikgu ingatkan baru 10.30, hopefully dah pukul 11. Sama tengok jam. Dekat skrin cikgu nampak roket kan? Agak-agak siapa menang? Nampak. Agak-agak. Satu lagi, koma. Minggu depan Cikgu Hafizah cadang nak buat ujian tau. Bukan ujian dah, periksa. Daripada bab 1 sampai lah bab 5. Boleh. Periksa bukannya ujian. Cikgu tak boleh nak bagi tips. Sebab apa? Sebab cikgu akan bagi cikgu punya soalan. Lepas tu Cikgu Hafizah yang akan gubah. Dia yang akan tentukan soalan mana masuk. So cikgu tak tahu soalan mana yang masuk. Okey. Tapi bab 1 hingga bab 5 lah. Bab 1 tu tak payah sangat pun. Benda ni basic. Bab 2 dan bab 3 tu penting. Sepatutnya hydrogen bond, dative bond dengan metallic bond ni semuanya belajar waktu matrik tau. Koma batch yang kedua start benda ni. For information lah. So sebenarnya ramai juga cikgu kita kejut nak mengajar benda ni. Susah.
Quizis tadi. What is your opinion learning covalent bond through the project? I will know about how the covalent bond happen. Good, interesting bond when non-metal atom share to reach stable octet. Okay lah, non-metal at the same element. I think it is very interesting topic. Fun. Atom non-metal plus atom metal akan terhasilnya ikatan ionik dan di situ juga ada dielectrostatic. Apabila munculnya atom yang bercas positif dan negatif. Bagi satu ayat. I understand learning it. Can determine the difference between the covalent bond and ionic bond. That's about substance. Itu mengenai bahan. No electron share between two non-metal atoms. Not bad. Quite fun. Covalent bond share electron. Quite fun. It's easy. Makes me easier to understand. Wow. Oh, lah habis bateri lah. Right. Okay. Ni cikgu nak sambung sikit lagi. Lepas tu kita nak cuba satu game tu. Dia ni harap jadilah. Jangan jadi cara tu hamba. Okay. Ni cikgu nak bagi satu, bukan rumusan lah. Ini memang benda ni fakta juga. Okay. Ingat balik forces tu. Tapi untuk koma ni, kita akan bandingkan 3 forces sahaja. Satu adalah forces ataupun bond lah. Ionic bond. Nanti cikgu beritahu ni simbol apa. Lepas tu ada hydrogen bond. Lepas tu satu lagi istilah adalah jangan terkejut nah.
Van der Van der Waals. Oh, tahu benda ni? Ada sebelum? Adalah. Ada Ada. Oh, okey, cikgu tak tahu. Cikgu Ada. ingat lah. Nah itu cikgu boleh tahu apa? Oh, ya. Setelah dah tua ni. Lupa dah. Nyanyi. Van der Waals forces. Jangan tulis VDW pun salah. Jangan. Dalam ayat jangan ubah. Ni pun cikgu tulis benar-benar ni. Ionic bond, hydrogen bond, Van der Waals forces. Pernah jumpa simbol ni tak? Mana? Simbol ni. Yang Tak. ni. Oh, ionic bond paling kuat lah dalam antara ikatan. Yes. Simbol ni melambangkan ionic bond lagi kuat daripada hydrogen bond, manakala hydrogen bond lagi kuat daripada Van der Waals forces. Okey, dari istilah apa yang dia orang nak bandingkan kekuatan-kekuatan ni? Dari segi boiling point, Freezing point. Cooling point. dan juga melting point. Takat tidih dan juga takat lebur. Melting point. So, kiranya ionic bond, boiling point and melting point dia lebih tinggi berbanding dengan hydrogen bond. Manakala hydrogen bond, boiling point and melting point dia lebih tinggi daripada Van der Waals forces. So, apa yang nak dikaitkan dengan boiling point ni? Apa yang nak dikaitkan dengan ikatan iaitu bond dengan boiling point dengan melting point ni? Let's say lah kita ambil NaCl dulu. Kita buat tengok satu-satu. NaCl ikatan apa? What bond is this? Ionic bond. Ionic. Alright, ionic bond. Okay, nampak lah ionic bond ni. Okay, ionic bond. Let's say this one is H and H3 zat cukup malas nak lukis yang gambar lawa tu. And H3 contohlah ni amonia. Amonia ini pula hydrogen bond. Allah Allah. Aku tahulah yang kecil-kecil ni ada. Bagi lawa sikit. Hydrogen bond. Ini garis kecil banyak. Okey. Bila dia kaitkan dengan boiling point dengan melting point, maksud dia tenaga untuk putuskan, untuk mengatasi bond tersebut perlu tinggi. Contoh, bila ionic bond lagi tinggi daripada hydrogen bond kan. Contoh, bila kat sini kita nak putuskan ikatan ni, kita nak mengatasi ikatan ni, kita perlukan contohnya 200 kilojoule of tenaga. Okey. Agak-agak tenaga untuk mengatasi ikatan ataupun bond di sini lebih tinggi atau lebih rendah daripada 200 kilojoule? Lebih tinggi. Kenapa? Sebab ada daya elektrostatik. Okey, betul. Itu salah satunya macam kita cakap, because ionic bond has higher boiling point compared to hydrogen bond. Dari segi kata Melayunya, ikatan ionik mempunyai takat didih dan takat lebur yang tinggi berbanding dengan ikatan hidrogen. Ayat yang sama boleh digunakan untuk Van der Waals forces. Okey. Van der Waals forces ni takat ni ini je kan contoh Van der Waals forces yang aku mahu tahu. Ada benda lain tak? Tak ada. Okey, tak ada. Kita stick dengan ni je. Okey, sebelum tu ada soalan apa-apa tak? Tak ada Tak ada. Okey. Tadi balik kepada soalan Irfan yang tadi pasal dipole moment, polarity tadi.
Okay. Kalau yang ni tak ada soalan, kita Pola. teruskan. Nama molekul. Okay, polarity. Macam mana kita nak tahu polarity adalah di mana? Yang tadi definisi tu kita dah bagi tahu kan, cikgu dah cakap dalam buku tu. Polarity ni kita nak tahu, dalam bab ni kita nak tahu sama ada molekul tersebut adalah polar ataupun non polar. Polar atau non polar. Kita ambil contoh lain pula. Contohnya bagi molekul senang sikit, tak nak yang susah kan. Contohnya lah NH3. NH3 ni, tunggu dulu. N ni kita tahu dia adalah apa? Negatif ke positif? Negatif. Betul, negatif. Hidrogen? Positif. Yeah. Positif. Delta positif. So ingat tak cikgu cakap dia akan ikut negatif je kan? So arah dia kan arah ke mana? Ke kanan. Betul. Tadi aku cakap atas. Atas. Oh. Dia macam kita tarik. Oh. Tengok hidrogen dia tertarik. Dia tak akan pergi ke bawah. So puas. Okay, sekarang ni contoh dekat sini dia punya tarikan 2 ke atas. Kat bawah ada tarikan tak? Tak Ada. ada. Ada ke tak ada? Atas ada kan? Bawah? Ada tapi kurang. Okay, ada tapi kurang. Okay, sebenarnya memang betul ada, tapi dalam kes ni ada tak cikgu Luki? Tak ada. Okay, bagus Irfan, tak ada. So bila ada tarikan, kita nampak ada tarikan, so dia adalah polar molekul. Molekul. Oh. Bila ada tarikan. Maknanya kalau non polar pula, non polar kita ambil hidrogen je lah. Tak nak hidrogen, oksigen lah sikit. Oksigen, Carbon dioxide. oksigen carbon dioxide tadi kita guna. Ini nampak senang sikit. Oh yes. Okay, oksigen dengan oksigen dua-dua adalah negatif. Kita cakap kat sini tarikan kat sini adalah negatif 3. Kat sini pula tarikan dia negatif 3. Negatif 3 tak, 3. So, kiri kuasa dia tarik sini 3. Kat kanan, kat sini tarik kuasa dia 3. Agak, dia pergi mana? Bergerak tak? Tengah-tengah. Sebab dia tali. Tengah-tengah lah. So, dia tengah-tengah je kan. So, dia adalah non-polar. Okay, jelas tak? So kalau pola molekul tu dia ada pergerakan. Kalau non polar tu di tengah-tengah macam tu. Okay, faham. Jangan risau dekat soalan, cikgu yakin dia memang tak akan tanya benda ni. Soalan ni susah tau. Kalau ada pun nanti cikgu Hafizah akan terangkan cara nak jawab SPM nanti, tapi cikgu yakin takkan. Susah pun ni. Okay, ada lagi soalan tak? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan. So, lagi satu tadi cikgu cakap penerangan tentang kekuatan ionic bond lagi kuat. Lepas tu hydrogen bond. Lepas tu van der Waals forces. Sekarang ni kelarutan dalam air, solubility to water. Apa-apa molekul yang boleh buat hydrogen bond dengan air, dia adalah soluble dengan air, larut dalam air. Contoh yang tadi metanol, CH3OH dengan H2O. Boleh form hydrogen bond tak yang ni? Agak-agak. Ada phone. Boleh ke? Boleh hydrogen bond? Boleh. 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 Okey. Kita tengok ethane pula. CH4 dengan H2O. Boleh tak? Tak boleh.
Yeah. Boleh. Boleh, boleh. Tak. Boleh ke eh. tak boleh? Oh, dia Dia okey. ada H2O. Rujuk yang ni. Sentiasa rujuk hyphen. iPhone. Boleh ke tak? Tak. Hmm. Kalau O dengan H tak ada ke cikgu? Hmm? Kalau kan H2O kan ada O. Boleh So, ke? Boleh. Boleh sebab Ingat balik requirement tadi. CH4 dia ada 4. Lepas tu salah satu pasal hidrogen ada hydrogen tu O. akan melekat kat O. Boleh? Okay, kita Oh, boleh tengok ke? Kita buat C H susah ni silap empat ni. Okay, Lepas tu O tu dia mendekat H tu. betul. Betul. Macam tu je. Tak boleh. Ingat balik requirement tadi. Yang ni. Ada F4N tak dalam ni? Tak. Tak ada. Yes. Molekul tu kena ada FON. Dua-dua molekul. Dia tak semestinya, dia bukan untuk satu ni je. Cukup satu molekul ni ada hyphon, kat sini tak ada, boleh. Jom jalan. No, cannot. Okay. Ayah ada soalan tak? Bagi satu contoh uji. NH3 dengan H2O boleh ke tak? Boleh. Boleh. Yeah, boleh. Okay. HCl Tak boleh. Tak boleh. Main HTL dah. HCl tak ada untuk yang sorry ni sebenarnya tak boleh. Contoh ni tak boleh guna HCl sebab HCl memang larut dalam air. asid kuat kan. HCl memang tak boleh. Contoh tu tak boleh guna. Memang HCl larut dalam air tapi dia tak kena mengena dengan topik kita. Okey. Takat ni jelas tak? Jelas cikgu. Apa-apa molekul yang boleh buat hidrogen bond dengan air confirm larut dalam air. Okey. Sebelum tu cikgu nak tutup kelas ni dengan satu game. Ada apa soalan tak? Cikgu ni tak ada. Ni tak ada kaitan dengan ni COVID ni. Pasal yang exam tu. Apa exam tu hari apa minggu depan. Selasa. Ini lah. Minggu depan Selasa. Okay. Ada apa yang ni? Ada. So, kita dah start dengan game. Jom. Busy saja tu. Tak boleh. Tu kan. Boleh masuk tak? Dia suruh letak game ID apa ni? Game ID. Oh, 688 tu.
999. Game ID adalah 688099. Cikgu ulang balik, 688099. 688099. Sila sendiri satu tiba. Apa ni? Siapa ambil kan? Ipang. Siapa berada ni? Akid. Mana ada? Ya ke? Arif lah. Okay, ada 12. Ini apa? Sekejap dia ni. Saya suka ikut ikan. Kepada orang. Usaha kesetukan masa tu. Saya Kalau ada orang nak masuk lagi tak? Kalau tak cikgu terus mula. tunggu. 2 minit je. Cikgu mula dulu lah. Go. Ready, set, go! Wih. Tunggu, saya tak nampak ada aturan. Apa nak cikgu ni? Ah, Aduh. nak kena rotan ni tak lupa nama cikgu. Yang namai masih mendahului Allah. Yang namai masih mendahului sekarang Irfan dah menghampiri. Husna masih di belakang. Dekat Husna. Rumi dah potong air namai. Okey, kita kejap. Snap sikit. Okey, air namai telah mendahului semula. Cikgu, Yo, saya rasa ada satu soalan dia lain daripada yang lain cikgu. apa soalan dia? Nama cikgu. I teka lah, mana boleh? Ya Allah, lagi sekali kamu cikgu. Macam mana jumpa? Ha. Nak dekat 2 bulan jumpa. Lupa lagi nama cikgu. Tak apa masuk kan?
bawah Aina Mai Mayumi. Hai. Oh, siapa menang dulu? Oh. Wow. Lagi sekali cikgu. Masih lagi sono. Lagi sekali cikgu ah, lagi sekali. Bukan seronok. Tak perhati. Ya dah. Kenapa? Tak puas hati. Dah. Ada lagi yang nak masuk? Kodok juga ni. 14 orang, cikgu tunggu. Cikgu nak main juga ah. Okey. Lepas nak main. Tak aci. Cikgu. 15 orang, okey. Oh, tadi 13 eh. Naik pula eh. 16. Oh, ramai lagi rupanya. Maaf le, tertinggi hati. Okay, last round. 3, 2, 1. Ready, set, go! Oh, siapa ke depan tu? Arif ke depan tu Roma. Tak pernah. Cepat. Cepat. Siapa ke depan ni? Nat. Adira, Arif dah hampir sampai. Arif dah sampai. Nat. Ainomai. Sikit lagi. Arif yang dulu. Yeay. Weh. Ya, saya perhati. Okey. Ada soalan lain tak setakat ni? Tak ada. Tak ada.
Okey, kalau tak ada apa-apa kalau nak tanya kat dengan grup selepas ni pun boleh, malam nanti pun boleh, insya-Allah cikgu jawab. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dengan surah wal as. Subhanallah. Sebelum tu cikgu nanti akan hantar satu ni tau, macam poll. Kamu tekan link tu, nanti kamu tulis je refleksi nanti. Nantilah cikgu hantar. Okey. Refleksi untuk pengajaran hari ni. Okey, kalau tak ada apa-apa kita boleh boleh left dulu meeting. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama.